Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab 6, Fizik Nuklear. Kamu juga boleh rujuk buku teks muka surat 198. Saya akan terus ke subtopik 6.1, reputan radioaktif. Sebelum kita teruskan dengan lebih lanjut, saya nak imbas kembali apa yang pernah kamu belajar. Saya ambil helium sebagai contoh unsur. Okey, kamu dalam jadual berkala, kamu akan dapati setiap unsur akan ada dua angka. Satu angka yang bernilai besar dan satu angka bernilai kecil. Angka yang bernilai besar kita namakan sebagai nombor nukleon. Dan yang bernilai kecil ini kita namakan dia sebagai nombor proton. Kadang-kadang dalam jadual berkala yang lain, mungkin nombor proton di atas dan nombor nukleon di bawah. Tapi kamu jangan keliru. Yang nilainya besar itu nombor nukleon. Yang bernilai kecil itu nombor proton. Okey, daripada maklumat ini kita dapati bilangan proton bagi helium adalah 2. Okey, bergantung pada nombor proton. Seterusnya, kalau bilangan proton ada 2, bilangan elektron juga ada 2. Berapa bilangan neutron? Bilangan neutron ialah nombor nukleon tolak nombor proton. 4 tolak 2. Jadi, bilangan neutron ada 2. Okey, seterusnya kita tengok. Saya nak lukiskan zarah-zarah untuk proton, elektron dan neutron. Okey, ini adalah proton, 2 proton, kemudian 2 elektron dan 2 neutron. Proton dan juga neutron akan berada di dalam nukleus. Kita tengok. Okey, ini adalah nukleus dan yang berisi proton dan juga neutron. Elektron pula berada di petala luar. Okey. Untuk kita belajar tentang pereputan radioaktif, kita hanya akan fokus pada nukleus sahaja. Okey, kita akan fokus pada zarah-zarah dalam nukleus. Jadi dapat saya simpulkan bahawa di dalam nukleus helium terdapat 2 proton dan 2 neutron. Contoh seterusnya yang saya nak tunjukkan ialah polonium dengan nombor nukleon 210 dan nombor proton 84. Jadi kita tengok berapakah bilangan neutronnya. Okey, bilangan proton ialah 84, elektron 84, neutron 210 tolak 84 sama dengan 126. Jadi ada 126 neutron. Okey, saya takkan lukis banyak sangat. Jadi saya tunjukkan saja. Ini adalah nukleus dalam unsur dalam atom polonium. Okey, ada 84 proton dan 126 neutron. Okey, jadi kalau saya dapat simpulkan bahawa nukleus dalam polonium ini padat dengan proton dan neutron, menjadikan nukleus ini tidak stabil. Seterusnya kita tengok apakah maksud reputan radioaktif. Reputan radioaktif ialah proses di mana nukleus yang tidak stabil, macam polonium tadi, memancarkan sinaran radioaktif untuk menjadi lebih stabil. Okey, seterusnya terdapat 3 jenis sinaran radioaktif yang mungkin dipancarkan oleh nukleus yang tidak stabil. Yang pertama, zarah alfa. Yang kedua, zarah beta. Dan yang ketiga, sinar gamma. Okey, kamu tak boleh panggil zarah gamma tau. Kena panggil sinar gamma. Dan untuk zarah alfa dan beta, kita tak boleh panggil dia sinar alfa ke sinar beta ke, tak boleh. Okey. Kita teruskan dengan zarah alfa. Okey, zarah alfa sebenarnya adalah nukleus bagi atom helium. Ingat balik yang awal saya terang tadi.
Nukleus helium terdiri daripada 2 proton dan 2 neutron. Okey, simbol bagi zarah alfa ialah ini nah, macam huruf A ni. Okey, sekarang kita tengok reputan zarah alfa. Okey, ini adalah contoh nukleus yang tidak stabil. Okey. Kamu tengok apabila dia tidak stabil, dia akan memancarkan zarah alfa. Zarah alfa terdiri daripada 2 proton dan 2 neutron. Jadi ini adalah zarah alfa. Ini adalah nukleus yang lebih stabil selepas memancarkan zarah alfa. Okey, faham nah? Jadi dapat saya simpulkan bahawa dalam reputan alfa, nukleus tidak stabil akan memancarkan satu zarah alfa untuk menjadi nukleus yang lebih stabil. Okey, nukleus yang tidak stabil tadi kita panggil dia sebagai nukleus induk. Kemudian nukleus yang lebih stabil ini kita panggil sebagai nukleus anak. Dan ini adalah zarah alfa. Ini adalah persamaan pereputan alfa. Dan kalau kamu tengok, polonium 210 ini adalah nukleus induk. Dia tidak stabil dan akan memancarkan zarah alfa. Bila dia pancarkan zarah alfa, dia bertukar menjadi plumbum 206. Plumbum ini dipanggil nukleus anak dan ini adalah zarah alfa. Jadi dapat kita simpulkan bahawa nukleus anak dengan nukleus induk adalah unsur yang berbeza. Nukleus induk kalau contoh di sini polonium, nukleus anak adalah plumbum. Jadi polonium dan plumbum adalah unsur yang berbeza. Ini adalah rumus bagi persamaan reputan alfa. A ini adalah nombor nukleon yang banyak tu kan. Z adalah nombor proton. X adalah nukleus induk. Kemudian ini adalah nukleus anak. Jadi A dengan Z tu A tolak dengan 4, Z tolak dengan 2 kerana 4 dan 2 ni akan menjadi zarah alfa. Okey, seterusnya kita tengok macam mana kita nak tentukan nombor nukleon dan nombor proton bagi plumbum dan helium. Gunakan rumus tadi. Okey, kita tahu bahawa helium adalah zarah alfa. Okey, dan kalau kita tengok helium, jumlah dalam nukleus dia ada 2 proton dan 2 neutron. Jadi total ada 4. Okey, kamu bayangkan asal polonium adalah 210. Apabila 4 telah menjadi helium, okey, bakinya adalah 206 untuk plumbum. Faham? Okey, seterusnya 84 proton dalam polonium, 2 adalah helium, proton bagi helium, dan bakinya 82. Kalau kamu rujuk jadual berkala, 82 ini adalah untuk plumbum. Okey, faham? Kita nak cek betul atau salah, kamu hanya tambahkan 206 ini, kamu tambahkan dengan 4 di sini. Jadi kalau kamu dapat nilai nukleus induk, maka betul lah. Okey, kemudian 82 kamu tambahkan dengan 2 ni, kamu akan dapat 84 sama dengan nukleus induk. Jadi betul lah pengiraan kamu. Seterusnya kita tengok zarah beta pula. Zarah beta sebenarnya adalah elektron. Simbol bagi zarah beta adalah macam ni, seperti B tapi berekor panjang. Bagaimana elektron ini terhasil daripada nukleus, dari dalam nukleus, sedangkan dalam nukleus tu hanya ada proton dan juga neutron. Okey, sebiji neutron dalam nukleus yang tidak stabil, dia boleh terurai kepada sebiji proton dan sebiji elektron. Kamu tengok animasi ni, ini adalah neutron. Neutron ini berada dalam nukleus yang tidak stabil. Apabila terlalu tidak stabil, neutron ini boleh
terurai menjadi proton dan juga elektron. Proton ini akan kekal dalam nukleus, tetapi elektron akan terpancar keluar sebagai zarah beta. Jadi kalau kamu tengok dalam nukleus tu, proton dia akan bertambah lah. Okey, faham nah? Okey, cuba tengok animasi ni. Ini adalah nukleus yang tidak stabil. Okey, cuba perhatikan. Neutron ini terurai kepada proton dan juga elektron. Okey, apa yang jadi apabila telah terurai, elektron akan terpancar keluar sementara proton akan bertambah. Okey, ini adalah nukleus yang lebih stabil dan ini adalah zarah beta. Zarah beta adalah elektron. Okey. Jadi, dalam reputan beta, nukleus tidak stabil akan memancarkan satu zarah beta untuk menjadi nukleus yang lebih stabil. Okey, kita tengok. Ini adalah nukleus induk. Ini adalah nukleus anak yang lebih stabil. Dan ini adalah zarah alfa. Okey, seterusnya kita tengok persamaan reputan beta. Okey, kalau kamu tengok, ini saya bagi contoh natrium. Ini adalah nukleus induk natrium. Kemudian nukleus anak adalah magnesium dan ini adalah zarah beta. Kalau kamu perhatikan, proton telah bertambah. Okey, asalnya proton dia 11, kemudian jadi 12. Dan apabila proton bertambah, kamu rujuk jadual berkala, 12 ini adalah milik magnesium. Okey? Jadi nukleus anak adalah unsur baharu, bukan lagi unsur induk. Ini adalah persamaan bagi reputan beta. Ini adalah rumus dia. Okey. X adalah nukleus induk, Y adalah nukleus anak dan ini adalah elektron atau zarah beta. Cuma saya nak fokuskan pada nukleus anak. Okey, kalau kamu tengok nukleus anak di sini, A itu tolak dengan kosong dan Z itu tambah dengan 1. Ini kerana A adalah nombor nukleon. Nombor nukleon tidak berubah. Nombor nukleon tetap sama macam tadi kita tengok kan. Tetapi proton akan bertambah 1. Sebab itulah Z tambah 1. Okey. Okey, penerangan lain adalah kerana elektron ini adalah Okey, cuba tengok elektron di sini. Okey, jadi untuk Y, A mesti tolak dengan satu di sini. A mesti tolak di sini dan Z tolak negatif 1. Jadi sama dengan Z tambah 1. Sebab itulah dekat Y nukleus anak ni Z tambah 1. Okey, nak lagi faham kita tengok contoh. Okey, ini natrium 24 nombor nukleon dan juga 11 nombor proton. Jadi kita tahulah bahawa elektron ini mesti kosong dan negatif 1. Okey, untuk bahagian atas ni 24 tolak kosong. 24 yang ni tolak yang ni dapat 24. Kemudian kita tengok yang ni 11 kita tolak dengan negatif 1. 11 tolak negatif 1 sama dengan 11 tambah 1 sama dengan 12. Okey, jadi 12. Okey, faham nah? Nak cek balik. Macam mana nak cek? 24 tambah 0 dapat 24. 12 tolak 1 kita dapat 11. Dapat balik yang asal. Okey, kita terus ke sinar gamma. Sinar gamma sebenarnya hanyalah satu sinaran elektromagnet yang berfrekuensi tinggi. Jadi kita tak boleh panggil dia zarah gamma, kena panggil sinar gamma. Kerana sinar gamma hanyalah sinaran. Sinar gamma tidak berjisim dan bersifat neutral. Simbol bagi sinar gamma ialah macam ni lah, macam Y ni. Okey, kita tengok apakah terjadi apabila nukleus yang tidak stabil memancarkan sinar gamma. Okey,
Hasilnya ialah nukleus itu akan menjadi lebih stabil. Nukleus yang sama tapi kehilangan tenaga. Dalam reputan gamma, nukleus yang tidak stabil akan menjadi lebih stabil selepas memancarkan sinar gamma. Ini kerana nukleus kehilangan tenaga. Okey, tengok yang ni. Ini adalah nukleus yang tidak stabil, yang asal. Tapi ini adalah nukleus yang lebih stabil selepas memancarkan sinar gamma. Okey, seterusnya kita tengok persamaan reputan gamma. Saya bagi contoh kobat. Kobat 60. Kobat 60 akan memancarkan sinar gamma. Dan hasilnya masih lagi kobat, cuma lebih stabil kerana kehilangan tenaga. Okey, unsur masih kekal unsur yang sama, cuma lebih stabil kerana kekurangan tenaga. Okey, seterusnya kita tengok persamaan reputan gamma. Okey, kalau tengok tak ada masalah, dia cuma tambah sinar gamma saja. Okey, jadi untuk kes yang ini, senang saja. 60, 27, nombor nukleon dia masih sama iaitu 60 dan nombor proton kekal sama iaitu 27. Okey. Seterusnya kita tengok sikit tentang reputan radioaktif. Okey. Nukleus yang tidak stabil akan memancarkan satu atau lebih sinaran radioaktif untuk menjadi nukleus yang stabil. Tak semestinya dia memancarkan alfa saja atau beta saja atau gamma saja, tak. Dia boleh pancarkan dua sekaligus. Okey, contohnya yang ni lah, uranium 234, dia boleh pancarkan helium dan juga gamma serentak. Hasilnya ialah thorium 230, nukleus anak dia. Okey, seterusnya kita tengok. Saya juga boleh ringkaskan persamaan yang panjang ke atas ni. Saya terus tulis 234 uranium ni kepada thorium 230, tapi saya letak simbol alfa dan juga gamma di atas anak panah. Jadi kamu ada dua pilihan lah. Nah. Okey. Seterusnya kita masuk separuh hayat. Okey, cuba kamu tengok animasi yang saya sediakan ni. Kamu tengok, ini adalah kandungan asal satu nukleus. Okey. Pada hari kelima, dia kehilangan separuh daripada kandungan asal tadi. Okey. Kemudian 5 hari kemudian, hari ke-10, hilang lagi separuh. Kemudian dalam 5 hari lagi, hilang lagi separuh, dan seterusnya lah. Cuba tengok, hilang separuh. Okey, kehilangan dia adalah setengah daripada kandungan yang sebelum tu. Okey. Jadi dapat disimpulkan bahawa separuh hayat bermaksud masa yang diambil untuk nukleus radioaktif mereput menjadi setengah daripada nilai asalnya. Okey, separuh hayat ialah masa. Jadi kalau kita tengok tadi, masa dia ialah 5 hari. Okey, simbol bagi separuh hayat ialah T1/2. Okey, jadi untuk kes tadi T1/2 sama dengan 5 hari. Sebab separuh hayat ialah masa. Okey, kalau kita tengok tadi keadaan asal, ini keadaan asal, pada hari kelima hilang separuh, hari ke-10 hilang lagi separuh daripada hari kelima. Hari ke-15 hilang separuh daripada hari ke-10. Semuanya berbeza sebanyak 5 hari. Katakan keadaan asal dia, jisim dia ialah 100 gram, jadi pada hari kelima tinggal 50 sebab dah hilang separuh. Okey. Pada hari ke-10 hilang lagi separuh, tinggal 25. Hilang dari separuh daripada hari kelima. Okey, seterusnya lah hilang separuh dan seterusnya. Akhirnya tinggal 156 dan akan hilang lagi. Okey. Jadi perbezaannya adalah hanya 5 hari. Jadi dapat disimpulkan bahawa separuh hayat bagi unsur ini ialah 5 hari. Ingatlah separuh hayat ialah masa. Okey, cuba kita tengok slide ni. Ini adalah separuh hayat. Ini adalah keadaan asal 100 gram.
kemudian ada separuh hayat yang pertama tinggal 50 gram, separuh hayat yang kedua, yang ketiga, keempat dan kelima. Okey. Okey, kita tengok keadaan asal 100 gram. Jadi, andai kata saya nak letakkan 100 itu sebagai N0, iaitu nilai asal. Katakan N0 ini adalah keadaan asal atau kandungan asal. Jadi, ini adalah separuh hayat yang pertama. Untuk separuh hayat yang pertama, N0 ni kita bahagikan dengan 2. Atau kita tulis 1/2 N0. Betul kan? Faham? Okey, untuk separuh hayat yang kedua, kita kena bahagi lagi 2. Maksudnya 1/2 N0 yang dari sini ni. Okey, kita kena bahagi lagi 2. Ikut matematik, bila bahagi 2, kita tukarkan dia kepada darab 1/2. Okey, cara nak selesaikan dalam matematik lah. Jadi 1/2 darab 1/2 darab N0. Okey, jadi dekat sini saya boleh tulis 1/2 kuasa 2 N0 atau saya boleh tulis 1/4 N0. Faham tak? Okey, sekarang saya ubah lagi. Saya nak tukar warna biru lah. Okey. Okey, cuba tengok di sini. Sekarang saya nak separuh hayat yang ketiga. Bila separuh hayat yang ketiga, saya kena bahagi lagi 2 daripada nilai ini. Okey, faham? Jadi 1/4 N0 saya kena bahagi lagi dengan 2. Bila saya bahagi dengan 2, selesaikan ikut matematik, dia akan jadi darab 1/2. Okey, jadi di sini jadi 1/4 darab 1/2 darab N0. Saya boleh tulis 1/2 kuasa 3. 1/4 ni sama dengan 1/2 tadi kan, kuasa 2. Tambah lagi 1/2 jadi kuasa 3 lah. N0 atau saya boleh tulis 1/8. Okey. Seterusnya kita tengok separuh hayat yang keempat. Maksudnya 1/8 ni, N0 ni. Oh, lupa tulis N0. Saya kena bahagi pula dengan 2 sekali lagi. Jadi, saya akan dapat 1/8 N0 darab 1/2. Okey, saya akan dapat 1/2 kuasa 4 N0 ataupun saya dapat 1/16 N0. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahawa 1, 2, 3, 4 dan 5 di sini saya boleh gantikan dengan huruf N T 1/2. Faham? Okey. Ini adalah separuh hayat. Kemudian, kalau kamu perasan, untuk nilai 2, separuh hayat kedua, kuasanya adalah 2. Separuh hayat ketiga, kuasanya adalah 3. Separuh hayat keempat, kuasanya ke-4. Jadi untuk yang kelima ni, berapa nilai dia? 5T untuk separuh hayat kelima sama dengan berapa? 1/2 kuasa berapa? Kuasa 5 lah. Okey, N0. Faham? Jadi dapat saya simpulkan bahawa rumus dia ialah 1/2 kuasa N0. Okey. Jadi cuba kita tengok. Ya, ini adalah rumus untuk separuh hayat. Kalau kamu nak kira separuh hayat yang ke-8, contoh nah. Contoh N0 ni saya bagi 200 gram. Separuh hayat yang saya nak kira ialah 8. Jadi separuh hayat ke-8 sama dengan 1/2 kuasa 8 darab 200 gram. Faham? Okey, jawapannya berapa? Okey, jadi jawapan dia ialah 0.78125 gram yang tinggal. Okey, dalam fizik tuliskan semua nombor di belakang ni.
Okey. Dan jangan lupa tulis unit. Okey, dapat disimpulkan di sini bahawa 1/2N ni adalah jisim yang tinggal. Ini adalah kandungan yang masih ada. Okey, masih belum reput. Macam mana kita nak kira kandungan yang telah reput? Jadi kita ambil jumlah asal dia 200 katakan, kita tolak dengan yang masih belum reput. Tolak masih belum reput 78125. Jadi jumlah yang kita dapat itu ialah jumlah yang telah mereput. Jadi jumlah yang telah reput ialah 199.21875. Tuliskan saja semua nombor di belakang titik perpuluhan. Okey. Ini jumlah yang telah mereput. Ini telah reput. Yang kita kira tadi adalah belum mereput. Jadi macam mana nak kira? Kita ambil jumlah asal, kita tolak dengan rumus ini. Okey, separuh hayat. Okey, dengan contoh yang kita bincang tadi, saya simpulkan dalam bentuk jadual. Kalau keadaan asal itu 100, jisim yang telah reput ialah sifar lah sebab belum mereput kan. Okey, separuh hayat yang pertama tinggal 50 gram dan jisim yang telah reput ialah 50 gram. Ini contoh je nah. Separuh hayat yang kedua tinggal 25 dan jisim yang telah reput 75 gram. Jumlah jisim yang reput 75 gram. Kemudian dan seterusnya lah. Okey, kalau jisim yang tinggal ialah 12.5 gram, maksudnya jisim yang telah reput ialah 87.5 gram. 100 tolak 12.5 dapat 87. Okey. Okey, dan seterusnya lah. Kemudian saya akan bina jadual, bina graf berdasarkan jadual tadi. Okey, ini graf jisim. Cuba kamu tengok, ini graf masa. Masa kalau kita tengok contoh tadi 5 hari kan. Okey, jisim bermula dengan 100. Jadi separuh daripada 100 ialah 50. Jadi tengah-tengah tu 75. Okey, seterusnya 25. Okey, seterusnya masa adalah 5 hari. Kemudian hari ke-10, 15 dan seterusnya lah. Okey, tengok saya plotkan graf ini. Okey. Pada keadaan asal 100 gram bermula pada 0 hari. Okey, jadi saya plot di 0, 100. Seterusnya, selepas mengalami separuh hayat yang pertama iaitu 5, pada hari ke-5 jisim tinggal 50. Pada hari ke-10 jisim tinggal 25 dan seterusnya. Apabila dah habis plot, graf yang kita dapat adalah satu graf lengkung. Graf ini dipanggil lengkung pereputan. Ini kalau kita tahu jisim dan juga hari. Untuk unsur yang kita tidak tahu, jisim dan hari, jadi graf ni saya ubah sikit. Okey, saya tulis N sebab saya tidak tahu berapa jisimnya. Kemudian masa masih kekal, saya tak tulis hari sebab saya tak tahu sama ada tahun, jam atau saat. Okey, seterusnya N0 adalah jisim asal. Okey, ini setengah N0, maksudnya separuh daripada nilai asal. Okey, 1/4 daripada nilai 1/2 bahagi 2, kita dapat 1/4. Macam pengiraan tadi. Okey. Ini T 1/2 adalah separuh hayat yang pertama, kemudian separuh hayat yang kedua dan seterusnya. Okey, ini untuk kita tidak tahu berapa masa untuk separuh hayat. Okey, seterusnya saya cuba plotkan. Separuh hayat, separuh daripada keadaan asal ialah 1/2 pada separuh hayat yang pertama, kemudian separuh hayat yang kedua tinggal lagi separuh. Dan graf yang kita dapat macam inilah, sama je. Okey. Saya cuba buat dua jenis separuh hayat. Yang pertama separuh hayat tu mungkin
lebih panjang. Yang berwarna biru ni separuh hayat dia pendek je. Contohnya 5 tahun, 5 hari. Okey, yang kedua yang berwarna hijau ni separuh hayat dia lebih panjang. Contohnya 10 hari baru dia susut separuh. Jadi graf yang saya dapat juga lengkungan dia berbeza. Okey. Yang berwarna biru ni kadar pereputan tinggi. Maksudnya nukleus mereput dengan cepat. Yang berwarna hijau kadar pereputan rendah. Nukleus lambat mereput. Okey. Jadi dapat disimpulkan, kita dah belajar tentang reputan dan pereputan radioaktif dan juga separuh hayat. Dapat disimpulkan bahawa separuh hayat ni ialah masa yang diambil untuk unsur menjadi separuh daripada keadaan asalnya semasa mengalami pereputan radioaktif. Poin dia ialah separuh hayat ni ialah masa. Okey, masa yang diambil. Okey. Pereputan radioaktif yang kita belajar awal tadi ialah proses di mana nukleus yang tidak stabil dia akan memancarkan sinaran radioaktif untuk menjadi lebih stabil. Separuh hayat ialah masa, pereputan radioaktif ialah proses. Okey, faham? Separuh hayat dan pereputan saling berkait rapat. Okey, ini adalah contoh dalam buku teks siri pereputan uranium 238 muka surat 202 bermula dari uranium 238. Uranium 238 ni dia akan sentiasa memancarkan sinaran radioaktif. Mula-mula dia akan pancarkan alfa dan dia akan bertukar menjadi thorium. Seterusnya dia pancarkan beta dan seterusnya lah sampai akhirnya dia akan bertukar menjadi plumbum 206 yang lebih stabil. Faham? Itu dari segi pereputan radioaktif. Dari segi separuh hayat, uranium ini dia akan mengambil masa 4.5 kali 10 kuasa 9 tahun ataupun lebih tepat 4,500 juta tahun untuk dia jadi separuh daripada keadaan asalnya. Katakan uranium itu ada 100 gram. Dia nak jadi 50 gram tu dia ambil masa 4,500 juta tahun baru jadi 50 gram. Okey. Dan baru tinggal 50 gram. Yang dah hilang tu, yang dah mereput itu telah bertukar menjadi plumbum dan selepas memancarkan sinaran-sinaran radioaktif. Okey, seterusnya kita tengok ini adalah uranium 238. Dia ialah unsur radioaktif yang mempunyai separuh hayat 5,000 juta tahun. Lebih tepatnya 4,500 lah. Okey. Unsur ini terperangkap semasa pembentukan batu-batuan dan terus mengalami pereputan. Dia akan mengalami pereputan, maksudnya dia akan memancarkan sinar alfa, beta dan gamma sampai akhirnya dia membentuk plumbum. Okey. Daripada uranium yang semuanya uranium, nak jadikan separuh sahaja uranium, separuh lagi plumbum, masa yang diambil ialah 5,000 juta tahun. Okey, jelas nah? Okey, itu saja untuk tajuk pereputan radioaktif. Sekian, terima kasih.